Hai semua, apa khabar? Sekali lagi saya Mahadevan, seorang peguam beramal di Tentuan J. Ferry dan Jamil. Topik kita pada hari ini adalah relief tuntutan sivil dari perspektif seorang peguam. Mula-mula sekali sebelum saya teruskan, apa maksud relief? Apa yang saya cuba sampaikan ini sebenarnya sangat mudah. Bila kita pergi mahkamah ni, ramai yang beranggapan bila ada kes sivil ni, ramai yang beranggapan bahawa bila kita pergi mahkamah, kita akan dapatkan pampasan, kita akan dapatkan ganti rugi. Itu betul, memang betul. Itu adalah motif utama kenapa kebanyakan orang sebenarnya pergi ke mahkamah. Itu betul lah. Tapi di sini, apa yang saya cuba terangkan kepada orang awam, kepada tuan-tuan dan puan-puan adalah selain daripada pampasan, ganti rugi dan sebagainya, apa lagi yang kamu boleh dapatkan dari mahkamah bila kamu meneruskan atau membuat satu tuntutan sivil di mahkamah. Mula-mula sekali saya akan gunakan perkataan ni, injuksi. Apa maksud dia? Dalam bahasa Inggeris kita sebut dia injunction. Maksudnya ianya adalah satu perintah yang kita dapatkan dari mahkamah untuk memberhentikan atau membekukan sesuatu aktiviti. Itu kamu boleh buat. Apa yang saya cuba sampaikan? Okey, saya bagi contoh. Contohnya macam ni. Katakan kamu ada satu perniagaan dengan kamu ada seorang rakan kongsi. Dan adalah dipersetujui antara kamu dan rakan kongsi kamu bahawa akaun syarikat akan dikendalikan oleh rakan kongsi ini. Tapi selepas ketika kamu mendapati kamu tidak berpuas hati dengan bagaimana akaun syarikat tersebut dikendalikan ataupun bagaimana wang dikendalikan, kamu berpendapat ada sesuatu yang tidak betul. So, apa kamu buat? Kamu memfailkan satu tuntutan di mahkamah kerana kamu berpendapat mungkin ada elemen penyelewengan, mungkin ada elemen penipuan yang kamu tidak berpuas hati. Kamu ingin mahkamah untuk memberikan satu keputusan mengenai sangkaan kamu ataupun kes kamu ini. Tapi seterusnya, bila kamu memfailkan kes ini, apa yang akan berlaku adalah akaun syarikat masih di bawah kawalan rakan kongsi kamu ini. So, apabila rakan kongsi kamu ini mengawal akaun syarikat, tidak ada apa-apa yang menghalang beliau untuk sapu habis akaun kamu ini. So, maksudnya walaupun kes ni kamu berjaya buktikan, kamu menang dan sebagainya, tapi akaun syarikat jadi kosong jika ada elemen penyelewengan lah. So, bila ianya berlaku sedemikian rupa, apa relief yang kamu ada? Sebab tu kamu boleh meminta satu injuksi ataupun kamu boleh meminta mahkamah untuk membekukan akaun syarikat tersebut secara temporary ataupun secara sementara. Dan selepas kes itu telah diputuskan, jika mahkamah berpuas hati dengan apa yang kamu sampaikan dan kes memihak pada kamu, dan mungkin kamu akan mendapat semula kawalan terhadap akaun syarikat tersebut. Ini kamu kena tahu. Tapi relief ini, kamu kena tunjukkan kepada mahkamah kenapa kamu perlukan relief ini. Tak adalah istilah bahawa kamu pergi, kamu failkan satu kes, terus kamu dapat relief. Tak. Sebab kamu kena tahu, bila kita bekukan akaun ataupun bila kita mendapatkan perintah injuksi ini, ianya ada banyak kesan kepada pihak lagi satu. So, maksudnya beban pembuktian itu adalah terhadap kamu. Kamu kena tunjukkan sebab kenapa kamu perlukan relief yang sedemikian rupa. Okey, tadi kita dah bincang pasal untuk memberhentikan. Tapi ada tak cara kalau kita nak meminta seseorang tu buat sesuatu? Dalam bahasa Inggeris kita sebut specific performance. Dalam bahasa Melayu, untuk erti kata mudah saya akan terangkan, untuk kita meminta atau mengarahkan menerusi perintah mahkamah untuk seseorang individu atau syarikat untuk membuat sesuatu. Saya bagi contoh. Katakan kamu ada sebidang tanah dan tanah kamu ni adalah bersempadan dengan tanah jiran kamu. So, jiran kamu ni mungkin beliau berpendapat bahawa ada banyak kecurian ataupun tanah tersebut tidak selamat. Beliau bertindak untuk mendirikan pagar sekeliling tanah beliau. Dan bila pagar ni didirikan, kamu kehilangan akses kepada tanah kamu. Maksudnya kamu tidak ada cara ataupun kamu tidak ada cara yang mudah untuk sampai ke tanah kamu kecuali melalui tanah jiran kamu ini. Tapi jiran kamu ini pula mengatakan beliau tidak bersetuju untuk membenarkan kamu melangkaui tanah beliau kerana beliau berpendapat mungkin tidak selamat dan sebagainya. So, apa yang kamu boleh buat di sini? Kamu failkan tuntutan. Betul lah. Tapi apa yang kamu inginkan bukan wang duit. Sebab ini adalah salah satu isu yang tidak boleh settlekan ataupun tidak boleh ditangani dengan menggunakan duit semata-mata. So, maksudnya apa yang kamu boleh buat? So, ini yang kita pergi ke mahkamah, kita cuba mendapatkan satu perintah supaya mahkamah membenarkan kamu untuk menggunakan tanah jiran kamu supaya kamu ada akses kepada tanah kamu.
Ini kamu boleh buat. Ini adalah satu perintah yang kita boleh dapatkan daripada mahkamah. Tapi kamu kena tahu, ianya masih lagi ada banyak beban pembuktian, keperluan dan sebagainya. Ianya bukan, kamu kena ingat sebab saya terangkan ini, cara saya cakap ni memang akan nampak mudah. Tapi bila kita pergi mahkamah ni, setiap kes adalah unik. Setiap satu fakta adalah unik dan sebagainya. So, kamu kena tahu sama ada apa yang saya sampaikan ini adalah terguna pakai atau tidak untuk situasi-situasi yang kamu ada. Ini adalah kamu kena tahulah. So, tadi kita dah sebut pasal injuksi, kita dah sebut pasal specific performance. Poin kita yang seterusnya untuk hari ini adalah satu perintah yang berbentuk deklarasi. Apa maksud dia? Saya bagi contoh ini lebih relevan dalam industri saya lah. Apa yang saya selalu lihat. Deklarasi ni dia macam ni. Katakan sekarang ni, ada satu kerugian. Dan kerugian itu ada satu polisi insurans. Maksudnya, ada penanggung insurans yang sepatutnya menanggung kerugian tersebut. Tetapi, penanggung insurans berpendapat ada kemungkinan syarat-syarat polisi insurans. Maksudnya, syarat-syarat polisi insurans itu tidak ditepati atau tidak diikuti sehingga menyebabkan insurans berpendapat bahawa tidak ada kepastian sama ada polisi ini akan membayar tuntutan tersebut atau tidak. Ada banyak peluang yang menyebabkan situasi yang sedemikian rupa. So, apa yang boleh buat? Dalam keadaan ragu-ragu atau keadaan yang tidak pasti, sebab kamu kena tahu syarikat insurans, dia akan fikir dua benda. Satu, kalau dia tidak mendapatkan satu perintah deklarasi untuk mengesahkan sama ada lindungan insurans atau tidak, kes itu masih boleh berjalan dan mahkamah boleh putuskan. Dan ianya akan membabitkan jumlah kos yang tinggi kerana kena lantik peguam, kena jalan dengan kes, kena tengok saksi-saksi dan sebagainya. So, dia ada banyak peringkat. So, cara paling baik bila berdepan dengan situasi sedemikian, pihak insurans ataupun penanggung insurans akan memfailkan satu perintah untuk mendapatkan satu deklarasi supaya mahkamah membuat satu keputusan untuk menentukan sama ada polisi insurans ini adalah sah atau tidak dan sama ada perlindungan akan diberikan atau tidak. Setelah mendapat kata putus daripada mahkamah, pihak insurans boleh mengambil langkah untuk sama ada untuk membayar tuntutan tersebut ataupun melawan tuntutan tersebut atas dasar merit, bukan atas dasar polisi. So, ini adalah apa yang kamu kena tahu. So, ianya bukan terhad kepada syarikat insurans saja. Bila kita nak pergi mendapatkan satu deklarasi ini, maksudnya kita nak mahkamah mengambil maklum isu dan mahkamah mengeluarkan satu perintah mengatakan ini adalah apa yang diperintahkan oleh mahkamah. Ini adalah interpretasi daripada mahkamah. Itu adalah tujuan kita meminta satu deklarasi daripada mahkamah. So, untuk saya rumuskan, satu, yang pertama adalah perintah injuksi untuk memberhentikan. Kedua adalah specific performance untuk meminta atau mengarahkan seseorang berbuat sesuatu. Dan ketiga adalah deklarasi macam yang saya terangkan sebelum ini. Sekian saja daripada saya. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini dapat sedikit sebanyak membantu tuan-tuan dan puan-puan. Macam biasa, jika ada sebarang pertanyaan, sila ajukan. Saya akan cuba yang terbaik untuk menjawab. Dan semoga kita berjumpa lagi dalam episod yang akan datang. Terima kasih.